Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang dah live tu boleh dengar tak suara saya? Testing suara. Kita akan live pukul 10 pagi. Sekarang pukul 9.46. Yang dah live tu boleh dengar tak suara saya? Kalau boleh dengar, sila bagi komen. Boleh dengar Boleh dengar, Alhamdulillah. Puan Astika kita, ya. Daripada mana Puan Nur Astika? Waalaikumsalam Tuan Habib. Dah sarapan Tuan Habib? Ya, siapa yang dah live tu, sekejap lagi share, ya. Sekejap lagi share, buat watch party, ya. Watch party ke party watch ke, macam tu lah lebih kurang, ya. Supaya lebih ramai kawan-kawan kita boleh dapat maklumat, ya. Selepas pukul 10. Sekarang ni jangan share lagi. Sekarang ni kita borak-borak aja dulu. Bob, Johor okey Bob? JB, house JB, rindu nak pergi JB, lama tak pergi JB. Ya. Bob, JB okey? Ya, siapa yang dah live tu, ya, kita berbual-bual dulu sementara kita bermula pukul 10 pagi nanti, ya. Saya tak buka lagi dah lagu Ahmad Jais dekat live ni, sebab dah kena tegur dengan FB, tak boleh buka kan, sebab ada propriety rights kan. Jadi tak buka lah kan. Jadi kalau nak dengar lagu Ahmad Jais, buka lah sendiri kan. Masing-masing buka lah sendiri nak dengar lagu Ahmad Jais, ya. Jadi pagi ni kita akan bersiaran tentang siapa golongan yang kritikal untuk membuat hibah, ya. Kalau lepas ke Bob pergi Segamat cari durian, cari durian ke cari baung? Pergi Segamat, Jadi pagi ni kita akan berkongsi maklumat tentang siapa yang perlu membuat hibah, ya. Tak semua orang perlu buat hibah, ya. Tak semua orang perlu buat wasiat. Hanya golongan-golongan tertentu saja. Jadi kita akan kupas topik ni pada pagi ni dalam jangka masa lebih kurang, saya cuba habiskan dalam masa 1 jam lebih kurang, ya. Sebab sebenarnya ada 47 golongan yang memerlukan hibah, ya. Tapi nak kupas semua mungkin tak sempat lah kot kan dalam masa sejam. Jadi kita kupas mana yang sempat je lah. Mana yang tak sempat tu kita kupas kemudian. Kalau tak habis hari ni, kita sambung balik pada masa yang akan datang. Saya akan maklumkan, kita sambung balik, ya, untuk kita berkongsi tentang golongan-golongan yang memerlukan hibah, ya. Jadi pada yang dah live tu, sila komen, boleh dengar ke tak boleh dengar. Saya rasa ke majoritinya boleh dengar. Kalau tak boleh dengar, kalau misalnya suara ni yang itu maknanya line internet tuan-tuan dan puan-puan lah. Line internet saya alhamdulillah clear, ya. Line internet saya clear alhamdulillah, ya. Jadi pagi ni InsyaAllah dalam masa 1 jam, ya, lebih kurang kita akan berkongsi maklumat, ya. Invite kawan-kawan masuk, ya. Ajak kawan-kawan masuk, ya. Share supaya ramai masyarakat dekat luar sana lebih mengetahui. Sebab kita nak masyarakat kita terdidik, dan dalam musim-musim PKP ni peluang baik sebenarnya untuk kita
belajar sebab kita tak ada ke mana nak pergi, ya. Jadi inilah peluang terbaik untuk kita berkongsi maklumat, ya. Jadi ajak kawan-kawan masuk, invite kawan-kawan masuk. Mungkin kawan yang masih terkial-kial masak lagi sarapan ke apa ke, kan. Sarapan apa pukul 10 pagi ni, kan. Sepatutnya dah habis sarapan dah ni, kan. Jadi dalam musim yang serba mencabar ini, stay home, biasa orang cakap. Stay safe, biasa orang cakap. Saya tambah stay positif, ya. Dalam musim-musim ni stay positif. Walaupun kita risau bila kita nak pijak weighing scale tu, kita takut, kan. Walaupun kita ada weighing scale, musim-musim PKP ni kita jeling aja weighing scale tu, kan. Kita tak berani nak pijak, kan, sebab kita risau bila kita pijak nanti kan tengok nombor yang keluar tu tidak seperti yang diharapkan. Jadi musim-musim PKP ni, ya, nak try resepi-resepi nak duk kerja lori, buat sendiri roti di rumah, kan. Jadi Waalaikumsalam Cik Fazli, Pak Mastura, ya. Jadi kita buat sendiri roti di rumah. Nak berebut-rebut, nak bekerja-kerja, nak hambat lori Gardenia daripada tepi jalan, kan. Daripada di jalan raya lori roti Gardenia tu orang dah hambat sampai ke kedai, kan. Jadi musim-musim macam ni ada banyak masa lapang sebagai aktiviti, mengisi masa lapang bersama keluarga, spend quality time dengan keluarga. Kita buat roti sendiri. Nanti kalau saya sempat live, saya livekan aktiviti kami membuat roti, kan. Jadi gunakan kesempatan PKP ni untuk kita memanfaatkan masa kita dengan baik, kan. Kalau siapa yang nak menulis buku, boleh menulis buku, ya. Kalau siapa yang nak menulis buku, inilah dia masanya, ya. Jadi kita pun tak tahu sama ada 14 hari bulan tu benar PKP akan di uplift ataupun masih lagi on PKP dilanjutkan, kita pun tak tahu, ya. Banyak ketidakpastian hari ni. Saya baca report kawan-kawan bagi, ya, tentang unjuran ekonomi dan sebagainya. Jadi saya rasa memang satu perkara yang agak merisaukan, kerana COVID-19 ni efek dia seluruh dunia. Efek dia bukan dalam waktu atau tempat-tempat yang tertentu saja. Saya pernah melalui krisis ini pada tahun 1998, krisis ekonomi. Ketika itu saya bersama dengan Rashid Hussein, ya, RHB. Saya bersama dengan RHB. Jadi pernah melalui suasana ini. Tetapi tahun itu 1998. Waalaikumsalam Siti Hajar, dah sarapan, anak-anak semua sihat, ya. Jadi 1998, Amir, lama tak nampak. Dah habis ke Mas Amir? Hakim Azmi ni salah seorang sahabat kita yang aktif membantu masyarakat mendapatkan bekalan topeng muka, mask. Jadi siapa yang tak boleh hubungi Amir lah, ya. Waalaikumsalam. Jais sihat, tak kerja ke hari ni, Jais? Hari ni Sabtu. Wah, sibuk kan? Sibuk buat mask kan, Jais? Jadi ada orang yang sibuk buat mask, ada orang yang sibuk jual mask, dan ramai orang yang sibuk cari mask tapi tak dapat-dapat, kan. Jadi mask MASK tu dalam keadaan sekarang ni seperti emas, EMAS, kan. Dia punya valuable dia punya berharganya emas pada hari ni, kan. Saya sambung balik cerita tentang latar belakang ekonomi tadi. 1998, ketika itu ekonomi di Asia runtuh, ya. Kenapa dah habis stok, Amir? Takut orang kejar stok dah tak ada, Okey, alhamdulillah. Jadi ekonomi tahun 1998 tu runtuh disebabkan oleh spekulator mata wang asing yang ketika itu diketuai oleh George Soros, ya, seorang Yahudi daripada Amerika, yang menyebabkan currency, ya, menyebabkan mata wang di sebelah Asia runtuh, ya. Jadi saya ingat stock market masa tu, sebab saya berada di RHB, I'm in the midst of action. Stock market ketika itu daripada sekitar 1,200 mata plunge, menjunam sehingga ke 200 mata dalam masa tak sampai seminggu, ya, tak sampai seminggu. So paniknya, sebab kita ketika itu berada dalam industri kewangan, jadi paniknya itu
sebab dalam masa seminggu nilai pelaburan kita, kalau contoh kita ada 1 juta kita invest dekat BSKL, dalam masa 1 minggu 1 juta tu dah tinggal 100,000 lebih je. Panik tak panik pada masa itu ya. Tetapi kita recover. Sebab apa? Sebab dia bukanlah satu global issues. COVID-19 ialah satu global issues ya. Jadi saya yakin kita kita boleh recover, tetapi dia akan memakan masa yang agak panjang berbanding dengan tahun 1998. Tahun 2008 subprime crisis di USA ya, sebab cycle ekonomi ni is almost like every 10 years dia naik, kemudian dia turun balik. So another 10 years dia akan naik balik, kemudian dia akan turun balik ya. Jadi tahun 2008 American USA punya subprime crisis, kita pun sama terlibat, dan ketika itu Wasiat Syok Berhad sudah pun beroperasi. Wasiat Syok beroperasi pada tahun 2004. 2008 apabila market jatuh disebabkan oleh subprime crisis, faktor itu pun ialah faktor yang kita boleh kata satu faktor yang isolated ya, sebab dia hanya menjurus kepada sektor ataupun segmen industri kewangan saja, sektor industri kewangan. Tetapi COVID-19 ni cabaran dia berbeza kerana dia melibatkan satu dunia. So kita bercakap pasal faktor-faktor ekonomi yang sangat luas ya. Jadi memang kalau kita baca tu something to be concerned with lah, sesuatu yang kita nak kena concern lah ya. Ini cerita-cerita pasal ekonomi hari ini ya. Jadi bersyukurlah kita ada bumbung tempat kita nak berteduh, kita ada makanan atas meja, tapi di luar sana ada ramai kawan-kawan kita, ada ramai sahabat-sahabat kita dalam keadaan PKP ni, makanan pun tak ada atas meja ya. Dalam masa yang sama tak boleh keluar mencari rezeki ya. Jadi kita ni bila kita mengeluh situasi kita, kita bandingkan diri kita dengan orang yang lebih malang daripada kita. Bila kita bandingkan diri kita dengan orang yang lebih malang, yang lebih kurang daripada kita, maka insya-Allah kita akan bersyukur. Alhamdulillah Allah telah memberikan kita rezeki yang banyak. Yang dah masuk tu sila share dengan kawan-kawan ya, share dekat FB masing-masing supaya lebih ramai lagi kawan-kawan kita boleh berkongsi maklumat ini ya. Sila share, dan hari ini insya-Allah saya akan buka ruang untuk bertanya banyak soalan. Jadi boleh bertanya soalan, saya akan cuba entertain seberapa banyak soalan yang boleh. Kalau saya boleh jawab, saya jawab. Kalau saya tak boleh jawab, saya akan kata saya tak tahu, di luar pengetahuan saya ya. Sebab saya tak berani nak goreng-goreng tak tentu lah. Kalau goreng-goreng nanti hangus macam mana kan. Jadi ini disiplin ilmu, amanah ilmu yang kita kena pegang. Hanya sampaikan maklumat yang kita yakin betul kan. Tengoklah RTM1, sumber maklumat sahih COVID-19. Siap iklan kan. Puan Susilawati, alhamdulillah sihat Puan Susilawati. Dah siap masak semua ya. Sarapan semua, anak-anak semua okey ya. Sebab ni kita nak live dalam tempoh 1 jam lebih sikit, lebih kurang. Saya cuba habiskan cepat sebab saya ni kalau bercakap kadang-kadang tak boleh nak berhenti kan, punya seronoknya bercakap kan. Jadi kena pastikan makanan anak-anak di dapur tu semua sudah settle ya. Jadi tak adalah kejap-kejap dia ketuk pintu bilik, kejap-kejap dia pintu bilik ya. Sikin, waalaikumsalam Sikin. Pengerang macam mana? Panas ke? Ya. Puan Sikin, kita perunding WhatsApp shop daripada Pengerang, Johor Okay, insyaAllah kita akan bermula sebentar lagi. Invite kawan-kawan untuk masuk. Invite kawan-kawan untuk masuk ya. Share ya sebanyak-banyaknya dalam grup, share dalam FB personal kita supaya ramai orang yang boleh sama-sama berkongsi maklumat. Waalaikumsalam Cik Zainal, sihat ya? Cik Zainal duduk Kajang kan? Kalau tak silap lah. Kita kalau duduk Kajang, kita sama-sama zon merah lah. Saya duduk di Bandar Baru Selayang, dalam sekitar daerah Gombak yang juga diisytiharkan sebagai zon merah. Invite kawan-kawan masuk, kita nak bermula. Sudah pukul 10 pagi. Alhamdulillah ya. Saya sebut tadi kan, orang selalu cakap stay home, stay safe. Saya tambah stay positif ya. Sentiasa positif.
Seorang manusia itu dia positif atau negatif sebenarnya adalah pilihan dia, kan? Dia boleh pilih untuk jadi negatif, mengeluh, komplain, marah, kan? Dia juga boleh pilih untuk jadi positif, ya, gembira, bersyukur, ya, dalam keadaan Allah kurniakan kita ujian, ya. Ujian-ujian tu menjadikan kita lebih bersyukur, kan, menjadikan kita lebih dekat dengan Allah, kan. Jadi pilihan di tangan kita nak positif ataupun nak negatif. Kalau kita pilih negatif, maka memang kehidupan kita ni akan ditimpa dengan perkara-perkara yang negatif, ya. Kalau kita pilih untuk kita positif, insya-Allah kita akan mendapat perkara-perkara yang positif. Baik, sekarang pukul 10 pagi, insya-Allah kita akan bermula sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Alamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'. Sebelum kita memulakan sesi perkongsian kita pada pagi ini, sama-samalah kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memohon perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Subhanahu Wa Taala menjaga keselamatan, menjaga kesihatan diri kita, keluarga kita, umat Islam dan negara kita secara amnya. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shaghira wa lil muslimina wal muslimat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahillazi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai was samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahillazi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai was samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahillazi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai was samiul alim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa lafiyati abdani wa shifaiha wa nuril aqsari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Semoga Allah memberi rahmatnya kepada kita semua. Semoga Allah melindungi kita semua, insya-Allah, ya. Baik, kepada yang telah live, ya, sila share, ya, dalam FB masing-masing, sila share dalam grup masing-masing. Kita share bukan sebab kita nak hadiah, tuan-tuan dan puan-puan. Saya tak percaya kepada nak bagi tahu tuan-tuan dan puan-puan, okey, share sebanyak-banyaknya. Siapa yang paling banyak share, saya bagi RM1,000. Saya tak percaya kepada kaedah itu. Kita share kerana kita ikhlas ingin berkongsi ilmu dengan masyarakat di luar sana. Kita share kerana kita hendak masyarakat mendapat manfaat daripada ilmu. Kita share bukan sebab kita hendak duit. Jadi saya tidak percaya kepada kaedah
buat pertandingan masa saya live ni, buat pertandingan. Okey, siapa share dapat hadiah, siapa share dapat hadiah. Tak ada. Hadiah yang kita nak, tuan-tuan dan puan-puan, ialah hadiah keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan rasa ilmu ini bagus untuk kita kongsikan dengan masyarakat, maka share lah sebanyak-banyaknya. Jangan rasa rugi kalau share tak dapat hadiah, ya. Sebab saya ulang, hadiah yang kita nak ialah keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan duit, ya. Jadi share lah sebanyak-banyaknya. Kita share dengan kawan-kawan, minta kawan-kawan share juga dengan orang lain, ya. Kerana apabila kita berkongsi ilmu dan ilmu itu bermanfaat untuk masyarakat, maka insya-Allah kita pun dapat sahamnya. Jadi jangan share kerana duit, kan. Orang yang advise saya tentang social marketing, media social marketing, dia kata salah satu strategi media social marketing untuk dapat sharing yang banyak, kata dia, bagi hadiah. Siapa yang share banyak, kita bagi duit, kata dia. Saya cakap dengan dia, minta maaf lah, saya tak percaya kepada kaedah itu, ya. Sebab pada saya, kita buat kerja ni, matlamat utama dia bukan untuk kejar duit, ya. Duit adalah secondary, ya. Matlamat utama dia, kita buat kerja ni sebab kita nak supaya masyarakat mendapat manfaat, kita menjadi orang yang berguna kepada masyarakat, ya. Sebab sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang paling berguna kepada manusia yang lain. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kita akan bincangkan ke pagi ini. Waalaikumsalam, Cik Fadlur Rahman daripada Kota Baru. Sihat, ya? KB okey lah. Oh, lama dah pergi White Castle. Ya? Jadi kalau berayau ke mana-mana, memang suka cari makanan yang otentik di tempat berkenaan. Faizal, Alhamdulillah. Waalaikumsalam, sihat Faizal, ya, kawan-kawan semua. Baik, share. Tak ada hadiah duit, hadiah keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Sebelum kita bermula pagi ni, saya nak kongsi sedikit sebab kebelakangan ni saya banyak dapat pertanyaan daripada orang ramai, ya, yang WhatsApp saya, kawan-kawan yang WhatsApp, yang PM, yang DM dan sebagainya. Mereka bertanya, apa perbezaan syarikat amanah seperti Wasiat Shop Berhad, kan, hari ni pakai baju pink, ya, jadi rasa lively sikit, kan. Janganlah tuduh macam-macam pula pakai baju pink ni, kan. Tapi seronok pakai baju warna yang berbeza sikit hari ni, ya. Apa beza, kawan-kawan tanya, syarikat amanah seperti Wasiat Shop Berhad dan beberapa syarikat amanah yang lain dengan syarikat bukan amanah, ya. Syarikat bukan amanah ni juga menjalankan perniagaan sama seperti Wasiat Shop, ya. Dia tolong orang tolong masyarakat buatkan dokumen hibah, dokumen wasiat dan sebagainya, ya. Jadi apa beza syarikat amanah dengan syarikat bukan amanah? Yang ini sebenarnya masyarakat Malaysia masih ramai yang terkeliru. Kenapa masyarakat Malaysia terkeliru? Kerana dia menganggap syarikat amanah dan syarikat bukan amanah ini adalah syarikat dalam kategori yang sama. Sebenarnya tidak, ya, kita berbeza, ya. Saya bagi tahu sebab amanah ni, trustee ni adalah satu benda yang baru di Malaysia, ya. Benda yang kita bukan unit trust. Kadang-kadang orang selalu keliru juga, ni trustee ni jual unit trust saham apa, kan, dia punya performance macam mana. Tak, kita bukan jual unit trust, ya. Trustee ni adalah syarikat pemegang amanah, ya. Jadi kerana industri ini bagi syarikat amanah memang baru, ya. Jadi tak ramai orang tahu apa fungsi syarikat amanah, kan, bagaimana syarikat amanah itu ditadbir, tak ramai orang tahu, ya. Jadi izinkan pagi ini sebelum kita bermula, saya nak terangkan, ya, apa beza syarikat amanah yang bergiat di dalam industri perancangan harta seperti Wasiat Shop dengan syarikat bukan amanah, ya. Di luar sana ada syarikat amanah dan syarikat bukan amanah, ada dua jenis, ya. Apa bezanya? Ada 5 yang jelas perbezaan dia, ya. Yang pertamanya ialah bagi syarikat amanah seperti Wasiat Shop Berhad dan beberapa syarikat amanah yang lain dekat luar sana, tuan-tuan boleh search, ya, syarikat amanah yang lain dekat luar sana. Ada, saya pernah sebut sebelum ini, ada lebih kurang tak sampai 10 lah syarikat amanah di Malaysia yang bergiat cergas di dalam industri perancangan harta. Tak sampai 10. Jadi tak sampai 10 ni meliputi syarikat amanah yang fokus kepada non-Muslim, syarikat amanah yang buat kedua-dua, Muslim dan non-Muslim, dan syarikat amanah patuh syariah seperti Wasiat Shop yang hanya fokus kepada Muslim sahaja, ya. Perbezaan yang pertama, tuan-tuan dan puan-puan, ialah tadbir urus corporate governance, ya. Tuan-tuan kena faham, syarikat amanah ni dia boleh menerima
harta. Dia boleh memegang harta. Sebab itu memang peruntukan undang-undang di bawah Akta Pemegang Amanah 1949 yang dikhususkan kepada syarikat amanah saja. Ya, syarikat amanah saja. Dia boleh menerima harta daripada orang ramai dan dia boleh memegang harta tersebut bagi pihak beneficiary seperti yang ada laku. Contoh, hamba Allah ni datang ke WhatsApp shop, cakap dengan WhatsApp shop, saya hendak WhatsApp shop, saya ada 1 juta ringgit, saya hendak WhatsApp shop, saya nak serahkan duit ni pada WhatsApp shop, saya hendak WhatsApp shop menguruskan duit ini bagi pihak beneficiary saya. Jadi dia pun bagi arahan dalam surat kata amanah, lepas saya mati, duit ni nanti bagi pada isteri saya tiap-tiap bulan RM5,000, bagi pada anak saya tiap-tiap bulan RM100 ke RM200 ke apa-apalah, kan. Jadi WhatsApp shop Berhad sebagai syarikat amanah, kita boleh memainkan peranan tersebut. Kita boleh terima wang daripada hamba Allah ini dan kita menjalankan tanggungjawab kita sebagai pemegang amanah. Syarikat bukan amanah, tak boleh. Syarikat bukan amanah kalau dia menerima wang daripada orang ramai bagi tujuan tersebut, itu dianggap sebagai illegal deposit taking. WhatsApp shop sebagai syarikat amanah, kita memang ada kuasa sebab kita tertakluk di bawah Akta Pemegang Amanah 1949. Atas sebab kita boleh menerima harta tersebut, maka tadbir urus korporat kita adalah sangat ketat. Corporate governance kita sangat ketat. Ya, sebab apa? Sebab kita boleh memegang harta bagi pihak awam. Jadi tadbir urus korporat yang mengikat kita adalah sangat ketat. Di WhatsApp shop sendiri kita ada lembaga pengarah yang profesional. Tuan-tuan boleh search dalam website kita www.whatsappshop.com.my. 2 hari lepas site ini under construction, tapi saya dimaklumkan sudah pun on air, ya, sudah pun live. Jadi boleh tengok www.whatsappshop.com.my. Di situ tuan-tuan boleh tengok siapa ahli lembaga pengarah WhatsApp Shop Berhad. Ya, ahli lembaga pengarah WhatsApp Shop Berhad ada 7 orang. Dan kesemua 7 orang ni mempunyai pengalaman, kepakaran di dalam bidang masing-masing melebihi 20 tahun setiap seorang. Kesemuanya, ya. Jadi lembaga pengarah inilah yang membuat keputusan secara kolektif. Di WhatsApp Shop Berhad, saya sebagai CEO tidak boleh buat keputusan secara individu, ya. Saya tak boleh kata okey, bagi kat finance saya, kan, okey sekarang ni kau masukkan dalam akaun aku RM10,000, RM20,000 kau masukkan dalam akaun aku. Tak boleh, kerana ia bercanggah dengan undang-undang, ya. Jadi saya tak boleh bagi arahan, okey hari ni bagi arahan nak suruh buat apa, saya suka-suka hati bagi arahan. Tak boleh, kerana saya sebagai CEO, saya tertakluk kepada arahan daripada lembaga pengarah yang 7 orang ni. Lembaga pengarah yang 7 orang, yang mana saya salah seorang daripadanya, tapi ada 6 orang lain, ya. Jadi semua keputusan dibuat secara kolektif. Ketatnya peraturan yang mengikat syarikat amanah, saya sebagai CEO kena pergi interview di Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Ya, Suruhanjaya Syarikat Malaysia interview saya, panggil interview. Ya, 5 orang panel interview saya. Ya, sama ada saya layak atau tidak menjadi CEO bagi syarikat amanah. Alhamdulillah layak diluluskan. Ya, jadi pelantikan CEO pun bukan suka-suka hati lantik, tak boleh. Ya, walaupun lembaga pengarah lantik, tapi pelantikan itu adalah tertakluk kepada kelulusan daripada Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Ya, setiap 6 bulan tuan-tuan, kami kena melaporkan aktiviti kami kepada Suruhanjaya Syarikat Malaysia, kerana yang mengawal selia syarikat amanah ialah Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Kami kena laporkan aktiviti kami kena laporkan berapa jumlah wang amanah yang kami pegang bagi pihak awam, bagi pihak settlor, kami kena laporkan, dan boleh dibuat audit pada bila-bila masa. Ya, lembaga pengarah ini juga beroperasi mengikut limit of authority masing-masing yang setaraf dengan syarikat seneraian awam. Dan WhatsApp Shop juga terikat ketat dengan prinsip corporate liability di bawah Seksyen 17A SPRM. Ini antara sebahagian, banyak sebenarnya, ini antara sebahagian. Nak mengatakan pada tuan-tuan dan puan-puan bahawa syarikat amanah ini, tadbir urus korporatnya, kawalan ke atasnya adalah sangat ketat mengikut undang-undang. Ya? Jadi apa beza dengan syarikat bukan amanah? Syarikat yang bukan amanah, yang juga membuat bisnes sama macam WhatsApp Shop, mereka tidak dikawal oleh undang-undang. Ya, mereka cuma ada Akta Syarikat 2016. WhatsApp Shop kita ada Akta Syarikat, kita ada Akta Pemegang Amanah, kita ada standard untuk corporate governance. Ya, jadi kita well structured. Kenapa kita well structured? Sebab kita ada kuasa untuk menguruskan harta bagi pihak orang lain.
Ya, syarikat Sendian Berhad ini, kalau perbezaannya pula kalau kita tengok, syarikat Sendian Berhad ini dia isu corporate governance ni biasanya tak ada. Sebab syarikat korporat ni yang buat keputusan, tadi saya sebut di WhatsApp Shop Berhad, yang buat keputusan adalah lembaga pengarah kolektif selama seramai 7 orang, kolektif. Kalau ada percagahan pendapat, kita akan buat undian. Ya, dan semuanya itu diminitkan secara profesional. Syarikat bukan amanah pula, ni syarikat bukan amanah. Syarikat bukan amanah ni, dia nak buat keputusan tertakluk pada tuan punya dia lah. Kan? Tuan punya dia minum teh tarik dengan kawan 2-3 orang dekat tepi jeti, mana-mana tepi laut kan, minum teh tarik, makan ikan bakar. Besok kita buat macam ni lah. Kawan-kawan dia pun kata, mungkin jugalah, boleh juga kot kita buat. Okey lah, kita buat lah besok. Sini tak ada. Di syarikat amanah, kita melalui semua proses tadbir urus korporat yang profesional setaraf syarikat senarai awam. Jadi ini perbezaan yang pertama, tuan-tuan, ya. Dan syarikat yang ini pula, syarikat Sendian Berhad ni pula, jangan tanyalah limit of authority ke, siapa boleh sign check berapa banyak, apa semua tu, semua jangan tanya, sebab memang suka hati dia orang lah, dia orang nak buat macam mana, sebab dia tidak terikat dengan undang-undang. WhatsApp Shop sebagai syarikat amanah, kita terikat dengan undang-undang. So tadbir urus korporat bagi syarikat amanah adalah jauh lebih baik daripada syarikat bukan amanah. Sebab orang tanya, orang kata, saya dengan WhatsApp Shop saya nak buat dokumen hibah, saya bayar macam ni. Dengan syarikat bukan amanah ni murah je. Saya cakap kalau nak lagi murah, buat sendiri. Kan? Lagi murah. Ada juga dekat luar sana syarikat bukan amanah yang menawarkan untuk membuat dokumen hibah secara online, harganya semurah ayam gunting. Buatlah kalau kira nak murah lah harga, tapi sekejap lagi saya akan ulas, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, perbezaan utama syarikat amanah dengan syarikat bukan amanah ialah syarikat amanah seperti WhatsApp Shop Berhad, kami ada panel syariah. Jadi perkara-perkara berurusan berkaitan dengan produk, dengan perkhidmatan, dengan operasi, ya, dengan format dokumen, sebenarnya bukan saya yang buat keputusan. Saya Arifin Sabirin, bukan saya yang buat keputusan. Dokumen ni nanti kita buat macam ni lah. Bukan. Yang buat keputusan adalah panel syariah yang juga terdiri daripada 7 orang. Ya, tapi yang seorang ni baru nak masuk pada 1 April. Yang terdiri daripada 7 orang yang semuanya berpengalaman lebih daripada 20 tahun dalam bidang masing-masing. Pengerusi kita adalah bekas hakim Mahkamah Rayuan Syariah, pengerusi kita. Kan? Hakim, bukan peguam, hakim Mahkamah Rayuan. Ya, jadi dan yang lain-lain ni semua adalah pakar-pakar dalam bidang masing-masing, pakar harta pusaka, pakar dalam fiqh mawaris, ya. Mereka ini yang menentukan format dokumen WhatsApp Shop, apa saja format, adalah sah mengikut hukum syarak dan undang-undang syariah yang terguna pakai di Malaysia. Mereka ini bukan Arifin Sabirin. Arifin Sabirin walaupun ada pengalaman 22 tahun dalam industri, tapi saya tak tahu banyak tentang industri. Saya tak tahu banyak tentang format dokumen, hukum hakam, kitab semua. Saya tak tahu sebab saya adalah practitioner yang membuat keputusan. Format itu bentuknya begini, ialah panel syariah kita. Tidak ada apa pun format yang dibuat oleh WhatsApp Shop hari ini sebagai syarikat amanah tidak mendapat kelulusan panel. Semuanya dapat kelulusan panel syariah. Syarikat bukan amanah hari ni duduk minum teh tarik malam ni dekat kedai mamak, kan? Tapi sekarang kedai mamak tutup lah, kan? Lepak-lepak makan roti canai, kan? Fikir-fikir, aku rasa besok aku nak buat format dokumen macam ni lah. Jadi dia pun balik, dia pun buat. Dia buat, lepas tu dia pass dekat kawan dia. Abu, sekarang ni format, aku ada format ni, kau tengok okey ke tak okey, Abu? Abu pun tengok, daripada pengalaman aku rasa okey, tapi kena ubah sikit-sikit ni. Abu pun pass balik dekat Ahmad. Ahmad pun tengok, Abu, cantik lah kau punya format dokumen. Okey, besok kita jual pada orang, suruh orang bayar untuk format dokumen kita. Itu syarikat bukan amanah. Risiko dia apa, tuan-tuan dan puan-puan? Risiko dia ialah syarikat bukan amanah. Mungkin macam saya sebut tadi, semurah ayam gunting. Harganya kita ni duk fikir nak murah. Okey, murah lah ayam gunting. Tapi kalau dokumen itu hanya diputuskan oleh seorang, 2 orang, yang tambah teruknya lagi seorang 2 orang ni bukanlah pakar dalam bidang fiqh mawaris. Mereka ni bukan ada PhD dalam syariah. Mereka ni sekadar bercakap daripada pengalaman dan hearsay dia dengan kawan-kawan, kan? Jadi dokumen anda walaupun murah belum tentu akan berkuat kuasa. WhatsApp Shop Berhad, kita ada panel syariah kita yang memastikan dokumen itu mengikut peruntukan undang-undang syariah di Malaysia dan juga mengikut hukum syarak. Sebab apa? Sebab di WhatsApp Shop Berhad
kita ada penyelidikan ilmiah yang kita buat setiap tahun. Kemudian kita ada jawatan kuasa teknikal syariah yang mengkaji format ni secara terperinci dengan hukum hakamnya. Yang ada panel syariah yang masing-masing semua berpengetahuan tinggi. Ya, jadi jaminan untuk dokumen yang dibuat oleh Wasai Syok Berhad sebagai syarikat amanah yang mempunyai panel syariah adalah jauh lebih baik berbanding dengan syarikat Sendian Berhad yang main agak-agak aja buat dokumen. Ya, jadi fikirkan, ya. Dan kita ada tentunya yang ketiga ialah perpetuity. Syarikat amanah dia mesti beroperasi secara berterusan. Mengikut undang-undang, kalau syarikat amanah nak tutup kedai, semua liability dia, harta-harta yang dipegang secara amanah, dokumen-dokumen dia mesti diserahkan kepada syarikat amanah lain, third party, untuk disambung perkhidmatan. Dia tak boleh hari ni alamak ekonomi teruk lah, besok kita tutup kedai lah, tak payah buka kedai lah. Tak boleh. Syarikat Sendian Berhad dia boleh tutup kedai anytime. Jadi kalau kita buat dokumen dengan syarikat Sendian Berhad, dengan syarikat-syarikat bukan amanah, bila kita dah buat dokumen, kita bukan mati hari ni, kita mati mungkin 5 tahun, mungkin 10 tahun akan datang. Waris-waris nak cari balik syarikat bukan amanah ni dah tak ada. Siapa nak bimbing waris? Kan, Wasai Syok Berhad sebagai syarikat amanah, insya-Allah 15 tahun akan datang, 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun, Waimah 100 tahun pun. Saya pernah jumpa syarikat amanah di Australia, ya, Perpetuity Trust yang usianya 115 tahun. 115 tahun Perpetuity Trust di Perth. Saya pernah pergi ke pejabat mereka untuk bermesyuarat. Usianya 115 tahun. Dan mereka adalah private trustee. Syarikat amanah private sama seperti Wasai Syok Berhad. Jadi kalau orang kata syarikat amanah ni tak boleh bertahan lama, contoh terbaik Perpetuity Trust. 115 tahun yang masih beroperasi. Sebab apa? Sebab syarikat amanah ni dia well governed, ya, di governance dengan baik. Dan tentu juga kita ada bidang kuasa di bawah Akta Pemegang Amanah 1949. Syarikat amanah seperti Wasai Syok, kita diperuntukkan kuasa di bawah Akta Pemegang Amanah 1949. Syarikat bukan amanah, mereka tidak ada peruntukan kuasa itu. Ya, jadi tuan-tuan dan puan-puan, ini 4, dia banyak sebenarnya, saya cerita 4 saja. Ya, ini 4 faktor. Kalau tuan-tuan dan puan-puan tanya saya apa beza syarikat amanah dengan syarikat bukan amanah, itulah perbezaan dia. Jadi kita pilihlah, bukanlah saya kata syarikat bukan amanah tak bagus. Siapa yang nak buat dengan syarikat bukan amanah pun terserahlah, sebab risiko tu risiko dia. Dia yang sanggup tanggung risiko tu, okeylah, terserah pada dia lah. Tapi urusan penghartaan ni tuan-tuan dan puan-puan adalah urusan yang menjangkau 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun akan datang, 100 tahun akan datang. Jadi kalau tuan-tuan nak buat dokumen, pastikan buat dokumen dengan syarikat amanah, kerana unsur perpetuity, corporate governance, kepatuhan syariah dan juga bidang kuasa. Okey, habis. So jangan tanya lagi apa beza syarikat amanah dengan syarikat bukan amanah. Perbezaan dia 4 tu yang utama. Ada banyak, saya highlight 4 je, ya. Pilihan terserah pada tuan-tuan dan puan-puan. Kalau tuan-tuan dan puan-puan nak murah, tuan-tuan dan puan-puan boleh pergi syarikat bukan amanah. Nak lagi murah, boleh order online, harga semurah ayam gunting. Nak lagi murah, buat sendiri. Kan? Buat sendiri, modalnya cuma pen dengan sekeping kertas je. Tulis atas kertas biasa pun boleh tuan-tuan, no problem. Okay, alright. Hari ni saya nak cerita tentang siapakah yang memerlukan hibah, kan? Ramai kawan-kawan takaful dekat luar sana yang cerita pasal hibah. Tapi itu hibah takaful. Saya nak bercakap hibah general, hibah harta secara umum. Ya, hibah takaful, tuan-tuan boleh masuk ke TV Wasiah, ya, YouTube channel TV Wasiah. Tuan-tuan akan jumpa video saya bercerita tentang hibah takaful. Ya, bagaimana nak bayar hutang melalui manfaat takaful, bagaimana nak membagikan duit melalui manfaat takaful, itu ada dalam YouTube channel TV Wasiah. Pergi ke YouTube, cari TV Wasiah, subscribe. Jadi apa-apa maklumat terbaru nanti tuan-tuan dan puan-puan akan dapat. Okey, baik. Sebelum ini saya dah cerita tentang perbezaan di antara wasiat dan hibah. Kita refresh balik apa yang kita kongsi sebelum ini, perbezaan di antara wasiat dan hibah. Perbezaannya, siapa ada soalan tanya Siapa ada soalan, tanya. InsyaAllah mana yang saya boleh jawab, saya jawab. Mana yang saya tak tahu jawab, saya cakap saya tak tahulah. Ya? Saya bukan tahu semua benda, kan? Kalau orang yang merasakan dia tahu semua benda ni, sebenarnya dia tak tahu semua benda, kan? Orang yang merasakan dia sentiasa tidak tahu banyak benda, dia akan start belajar macam-macam perkara sebab dia rasa dia sentiasa ni. Saya dalam bidang perancangan harta ni, walaupun saya bermula tahun 1998, sebelum Wasai Syok ditubuh, saya sudah pun bermula dalam industri ini, ya, tetapi saya masih belajar sekarang. Saya excited sebab hari-hari kita belajar banyak benda baru yang kita jumpa. Sebab sifat ilmu dalam perancangan harta ni dia sentiasa berkembang, dia dinamik, ya. Waalaikumsalam Linda. Linda sihat Linda,
Okey. Baik. Setengah jam baru mukadimah aja ni. Mukadimah tak habis kan, macam mana? Boleh, tapi makanan semua dah siap masak atas meja jadi boleh jamu oleh anak dan juga suami kepada yang kaum wanita, kaum ibu kat luar sana kan. Okey, siapa yang perlu dokumen hibah? Sebelum ni kita dah sebut perbezaan di antara hibah dan juga wasiat. Wasiat saya dah beritahu dia ada dua fungsi wasiat, ya. Iaitu wasiat ni fungsi dia yang pertama ialah pelantikan wasi. Pelantikan wasi ni berkait dengan mahkamah dan undang-undang sivil. Maknanya saya lantik isteri saya sebagai wasi, isteri saya memohon surat kuasa mentadbir daripada pejabat pesaka kecil ataupun daripada mahkamah tinggi sivil. Itu fungsi wasi. Yang kedua ialah fungsi agihan 1/3, yang mana kita memberikan harta kita 1/3 kepada pusat tahfiz, rumah anak yatim, anak angkat, anak tiri, iaitu pihak-pihak yang tidak menerima harta pusaka. Jadi wasiat ini dia sahaja fungsinya. Ini sahaja wasiat, ya. Hibah, kita nak bagi harta kepada siapa, bagilah, tak ada masalah. Wasiat tadi saya sebut, dia terhad 1/3. Bukan waris saja. Maknanya pihak yang tidak menerima harta pusaka. Tetapi hibah, nak bagi kepada siapa pun, bagilah. Nak bagi kepada anak, nak bagi kepada isteri, nak bagi kepada anak angkat, nak bagi kepada boyfriend, nak bagi kepada girlfriend, best friend forever, BFF, bagilah. Sebab apa? Sebab hibah itu, ya, kuat kuasanya semasa hidup. Semasa hidup ni saya dah jelaskan sebelum ni, ya. Ramli Splice Technology. Okey. Waalaikumsalam Puan Zara, sihat. Hibah kuat kuasanya semasa hidup. Ya, jadi harta saya ulang balik pada mungkin kawan-kawan yang ni, berulang sikit je. Saya ada jam. Jam ni sekarang saya masih hidup. Jam ni saya yang punya. Jadi saya cakap dengan anak saya, "Along, ayah hibahkan jam ini kepada kamu." Nah, anak saya pun sambut jam ni, kata, "Ayah, saya terima." Maka hibah itu sudah pun sah. Sebab apa? Rukunnya sudah lengkap. Khobatnya juga sudah lengkap. Khobat ni maksudnya penguasaan ke atas harta. Anak saya dah pegang jam tu, dia pakai, maka sudah pun lengkap, ya. Tapi selepas tu saya cakap, ni ayah nak pergi kedai kejap, pinjam sekejap lah jam tadi. Saya pun pinjam jam tu. Tetapi bila saya pinjam, jam itu bukan lagi saya punya. Saya pinjam daripada anak saya. Kan tadi saya dah bagi, maka dah jadi hak dia. Pulang balik, pinjam balik kat saya pakai, saya mati. Jam ini bukan harta pusaka saya. Jam ni memang harta yang saya telah hibah kepada anak saya semasa saya hidup. Jadi hibah kuat kuasanya semasa hidup. Nak bagi banyak mana pun, bagilah. Nak bagi kepada siapa pun, bagilah. Tak ada masalah. Asalkan rukun dan syarat khobatnya terlaksana. Di Mahkamah Syariah, ya, Wasai Shop telah membuat hibah semenjak tahun 2004. Wasai Shop adalah syarikat amanah yang pertama di Malaysia yang menguruskan hibah. Tahun 2004, tahun 2005 kita dapat perintah pengesahan hibah dari Mahkamah Tinggi Syariah Alor-Star Kedah, yang perintahnya, hakimnya di masa itu ialah Tuan Haji Sheikh Abdul Rahman, yang sekarang merupakan Ketua Hakim Syariah Tok Syekh, orang panggil Tok Syekh, Tok Syekh, Datuk Syekh Abdul Rahman. 2005 Wasai Shop dah mendapat perintah hibah. Kami bukan cerita hibah sekadar teori. Kami bukan cerita hibah sekadar kita dengar-dengar orang ni cakap macam ni, orang ni cakap ni. Kami cerita pasal hibah daripada pengalaman aplikasi kami semenjak 2004. Ini pun satu juga yang ada perbezaan dengan syarikat amanah dengan syarikat bukan amanah tadi. Syarikat bukan amanah ni dia trial and error. Boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh? Lepas tu bila ditanya, orang tanya tentang adakah dokumen yang dibuat oleh syarikat bukan amanah ni patuh syariah, sah mengikut hukum syarak, kan? Jawapan dia kata, kita bawa lah pergi mahkamah syariah, baru kita usah ke tak sah. Masa tu orang tu pun dah mati, kan? Masa tu baru nak tahu sah atau tidak. Wasai Shop kita dah tahu sah daripada tahun 2004. Kan? So jangan ambil risiko, tuan-tuan, ya. Jadi itu beza hibah dengan beza wasiat. Terus kita masuk kepada siapa yang memerlukan hibah, ya. Sebab ramai dah tanya bila nak cerita ni, introduction nama pedang. Okey, yang pertama, golongan yang memerlukan hibah. Bukan semua orang perlukan hibah. Ini saya cerita satu persatu secara spesifik dan kenapa. Pasangan yang tiada anak, ya. Orang macam ni memerlukan hibah. Kenapa orang macam ni memerlukan hibah? Orang macam ni dalam pengalaman saya, dan saya rasa tuan-tuan dan puan-puan pun nampak di sekeliling masyarakat kita, kan. Orang macam ni
pasangan yang tidak ada anak ni kenapa diperlukan hibah? Biasanya pasangan yang tidak ada anak ni rezekinya banyak. Allah tak kurniakan rezeki anak, tapi Allah bagi rezeki lain. Ya, wang tunainya banyak, rumahnya banyak, ada rumah sewa, ahli perniagaan, businessman, ya, rezeki harta banyak, tapi Allah tak kurniakan anak. Ya. Mana gambar Tuan Haji? Gambar apa? Oh, tak dapat gambar ke? Dapat suara je. Orang lain semua okey? Oh, nampak langsing. Masya Allah. Ini studio, mini studio saya ni. Ya? Okey. Pasangan yang tidak ada anak, ramai tak kawan-kawan kita, adik-beradik kita yang berada pada kedudukan macam ni? Ramai. Apa kesannya pasangan yang tidak ada anak? Pasangan yang tidak ada anak, katakanlah suami meninggal dunia. Bila suami meninggal dunia, mengikut hukum faraid, bahagian isteri ni hanyalah 1/4 sahaja. 1/4. Ya? 250,000 daripada 1 juta. Inilah dia bahagian isteri. Ya? 3/4 baki pergi mana? Baki tu kalau ibu bapa dia masih ada, ibu bapa dia akan habiskan. Tetapi ikut logik akal, biasa ibu bapa pergi dulu daripada anak lah. Jadi kalau katakan isteri 3/4, ada 1/4, ada baki 3/4. 3/4 ni pergi mana? 3/4 ni pergi kepada adik-beradik suami, sekiranya ibu bapa ni telah lama meninggal dunia. Kita ambil senario, sebab saya bukan nak bercerita secara spesifik tentang faraid. Kita ambil senario umum lah. Senario umum biasanya mak bapak meninggal dunia lebih awal lah. Ini saya ada jumpa satu kes seorang makcik dulu ni di Pulau Pinang. Saya suka cerita. Orang yang pernah dengar cerita ni, dengarlah lagi sekali. Tapi saya suka cerita ni sebab ini pengalaman saya. Makcik ni selepas saya habis berceramah di satu masjid di Pulau Pinang. Dulu saya memang banyak berceramah di masjid-masjid di seluruh Malaysia, ya, termasuk juga di Brunei pun saya pernah pergi, ya. Jadi bila pergi ke masjid tu, habis ceramah ni, makcik ni datang. Makcik ni kata, dia tanya saya, dia kata siapa yang berhak ke atas rumah yang dimiliki oleh suami dia. Suami dia dah meninggal dunia, kan? Dia kata yang dia concern ni, yang dia ambil berat ni rumah. Sebab dia duduk dalam rumah tu. Makcik ni lingkungan umur dalam awal 60-an macam tu lah, ya. Jadi saya tanya dia, ada anak ke tak ada anak? Tak ada, kata dia. Okey, suami, ibu bapa ada lagi ke tak ada? Tak ada, kata dia. Ni orang Pening lah, orang Pening. Tak ada, kata dia. Okey. Adik-beradik suami ada ke? Ada. Suami ada seorang adik tunggal, adik lelaki tunggal. Oh, cakap macam tu senang je. Biasa kita kira faraid ramai orang terlibat. Ni faraid dia 2 orang aja yang terlibat. 2 orang je. Iaitu isteri 1/4 dan adik lelaki 3/4. Jadi saya cakap dengan dia, faraid dia senang aja. 1/4 makcik, 3/4 adik ipar makcik, kan? Jadi dia pun cakap dengan saya, dia kata, awak adik ipar saya dapat banyak sangat, kan? 3/4 banyak ni. Rumah tu bernilai lebih kurang dalam 500,000, ya. Jadi bernilai dalam 500,000, 1/4 125,000. Itulah bahagian makcik ni. Bahagian balance 375,000, 375, ya, adalah milik adik lelaki dia. Oh, jadi saya cakap dengan dia, itu hukum faraid makcik, ya. Jadi tak apa, makcik pi bincang baik-baik dengan adik makcik, ya, cakap dengan dia baik-baik supaya dia lepaskan bahagian dia. Sebab dalam faraid, selepas kita mengetahui bahagian kita berapa banyak, nilainya berapa, atas kerelaan orang itu sendiri, dia boleh melepaskan. Ini dipanggil sebagai taharuj, ya. Dia boleh lepaskan bahagian itu bagi kepada siapa-siapa, ya. Jadi makcik pi balik bincang dengan adik ipar makcik. Saya nombor handphone saya, tuan-tuan, kan, 016 266. Tak boleh lah bagi nombor penuh. Kalau bagi nombor penuh kan pengsan aku, tak tidur malam orang dan jawab soalan, kan. Dalam grup yang tengok ramai-ramai ni, ada ramai perunding-perunding WhatsApp shop yang sama-sama melihat, ya. Jadi kalau tuan-tuan nak tahu lebih lanjut, saya cerita umum saja. Sebab hari ni saya nak try cover 14 golongan, ya. Saya cerita umum je. Kalau tuan-tuan nak tahu secara terperinci, tuan-tuan jatuh di bawah yang saya sebut tadi tu, ya. Tuan-tuan jatuh di bawah kumpulan ini, pasangan yang tidak ada anak. Tuan-tuan dan puan-puan boleh hubungi perunding-perunding saya yang banyak ada dalam live hari ni. Yang perunding-perunding WhatsApp shop, sila masukkan nombor telefon dan sebagainya. Jadi orang-orang masyarakat awam yang dengar boleh hubungi perunding WhatsApp shop yang ada dekat dalam ni, ya. Bagi nombor telefon apa semua, ya. Baik. Nombor telefon saya, handphone saya tak pernah tukar semenjak tahun 2004. Sampai hari ni tak pernah tukar. Daripada prepaid dah jadi postpaid, sampai hari ni tak pernah tukar, alhamdulillah, ya. Jadi
Tak berapa lama lepas saya jumpa makcik ni, ini cerita sekitar tahun 2005, 2006 macam tu lah kan. Saya orang tua dalam industri kan. Daripada tahun itu saya dah berceramah lah. 2005, 2006. Jadi makcik ni telefon tanya saya balik. Makcik ni kata, makcik dah bincang dengan adik ipar makcik kan, kata dia kan. Adik ipar makcik pun kata dia pun bukan nak buat apa rumah makcik, dia pun ada rumah dia sendiri. Jadi adik ipar ni pun cakap dengan dia, makcik ni cerita dengan saya kan. Adik ipar saya, makcik cakap dengan makcik, tak apalah kak, saya nak buat apa rumah kakak, saya pun ada rumah saya sendiri. Jadi saya setujulah lepaskan bahagian saya yang 3/4 ni kepada kakak. Jadi makcik ni kata, orang Pening, saya suka orang Pening. Orang Pening are very good storytellers kan, penceritaan yang baik. Orang Pening pandai bercerita, saya suka. Makcik dia kata, saya dok pi dia cakap dengan saya, dia kata nak buat apa rumah ni, saya apa ada rumah sendiri, saya setuju lepaskan bahagian 3/4 ni pada makcik. Jadi makcik kata, saya dengar dia kata setuju lepaskan bahagian daripada makcik. Saya cakap dalam telefon, saya habaq dengan dia, alhamdulillah, Allah panjangkan umur hang, murahkan rezeki hang. Tapi adik ipar dia kata, sat belum habis cakap lagi, saya lepaskan bahagian saya 3/4 dengan syarat kakak banyaklah ikut nilai semasa. Nilai semasa bahagian adik ipar tadi ialah 375,000 kan. Jadi dia suruh kakak ipar dia bayar 375,000. Makcik ni cerita kat saya dalam telefon kan. Lepas tu dia cakap, mana makcik nak cari duit kan. Jadi sebab makcik ni tak ada duit nak tebus, maka lepas tu saya tak ada dapat apa-apa cerita lagi daripada dia. Saya pun tak tahu orangnya masih ada ke tidak sekarang, wallahualam ya. Jadi tak tahu apa-apa, tetapi apa yang akan berlaku kalau mengikut kaedah yang sebenar ialah bila dia pergi ke bicara kuasa, nanti dia pejabat besar ke kecil, sebab kes ni 2 juta ke bawah, dia pergi ke pejabat besar kecil. Oleh kerana adik ni tadi dia tak tuntut, kakak tak boleh bayar, maka dia tuntut bahagian dia 3/4. Dalam geran tanah nanti akan ada nama kakak dia 1/4, akan nama adik ipar dia 3/4. Isu seterusnya yang timbul ialah apa jadi tiba-tiba adik ipar dia mati. Bila adik ipar dia mati, bahagian 3/4 adik ipar ni tadi akan diwarisi oleh waris-waris adik ipar mengikut hukum faraid. Tuan-tuan boleh bayangkan tak meriah ke tak meriah suasana pada ketika itu. Benda ni semua boleh diselesaikan bagi pasangan yang tidak ada anak. Wah, rasa macam Cikgu Din jual kereta pula lelong kan. Bagi pasangan yang tidak ada anak, apakah solusinya? Solusinya ialah suami boleh hibah rumah yang di atas nama dia kepada isteri. Isteri juga boleh hibah rumah yang di atas nama isteri kepada suami. Bila suami mati, rumah ini 100% menjadi milik isteri. Bukan suami mati, masa hidup lagi pun sebenarnya bila rukun dan syarat itu sudah terlaksana, rumah ini sudah pun menjadi milik isteri. Jadi bila mati, tak adalah bahagian faraid, ya, waris faraid ke atas rumah tersebut. Kenapa? Sebab semasa hidup sudah pun dihibahkan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan di luar sana yang jatuh di bawah kategori ini, pasangan yang tiada anak, gunakanlah solusi hibah yang diperkenalkan oleh Wasiat Syok Berhad. Sebab apa? Sebab Wasiat Syok Berhad ialah syarikat amanah paling berpengalaman di Malaysia semenjak 2004 telah menguruskan hibah. Saya bercakap pada tuan-tuan dan puan-puan, saya berada di Wasiat Syok daripada tahun 2004 sampai hari ini. Ya, saya bercakap dari segi pengalaman operasi pengurusan hibah kita di Mahkamah Syariah. Jadi, pasangan yang tidak ada anak, gunakanlah solusi yang diberikan oleh Wasiat Syok Berhad. Hubungilah mana-mana sahabat-sahabat saya dekat dalam tu nanti, ya. Banyak dah bagi tu. Banyak dah bagi nombor telefon semua tu, hubungilah mereka, ya. Jangan hubungi saya. Ya, jangan hubungi saya. Sebab tu saya sekadar bagi nombor telefon 016-266. Okey. Seterusnya, pun banyak orang ni, ya, saya percaya kan, ramai orang yang pasangan tidak ada anak ni, dia tidak tahu apa kesan dia bila dia mati. Saya percaya ramai tak tahu tu. Jadi kalau kita ada kawan-kawan, adik-beradik, kenalan, jiran sebelah rumah yang jatuh bawah ini, ya, maka gunakanlah kesempatan ini untuk share video ni, share FB live ni dengan diorang, ataupun bagi tahu mereka kesan dia. Saya dah sebut tadi kesan dia, ya. Kedua, yang ini pun ramai orang tak tahu. Ramai orang tak tahu. Pasangan yang ada anak perempuan saja, tak ada anak lelaki, kan?
try dapat anak perempuan, try kali kedua anak perempuan, try kali ketiga anak perempuan, kan. Ada seorang sahabat saya tu kan, dulu masa saya rajin pergi lepas ceramah kat masjid, lepak-lepak minum-minum teh tarik dengan kawan-kawan kan. Jadi ada kawan seorang tu, dia ada masa tu dia ada 5 anak perempuan. Jadi kita ni semua pun cakap dengan dia, Bob, kita panggil dia Bob lah, Bob, try lah lagi seorang, mana tahu dapat anak perempuan, try lagi. Lepas tu saya dah lama tak datang ke surau itu, ya, sebab saya berceramah di surau-surau lain. Selepas beberapa tahun saya datang balik ke situ, ada Bob ni ada lagi. Bila tanya dia dah dapat anak lelaki ke belum? Kan, dia kata belum ada rezeki lagi. Kita pun cakap lah, okey, try lah lagi seorang Bob, mana tahu. Dia kata nak try. Kata dia kalau try lagi seorang ni, 11 orang kan dapat anak perempuan macam mana? Kata dia, rupanya anak dia dah 10 perempuan. Orang yang ada anak perempuan saja, dengar baik-baik, ya. Jangan ambil mudah. Orang yang ada anak perempuan saja, bila dia tidak ada anak lelaki, maknanya dia di kalangan anak dia tidak ada asobah. Asobah ni ialah waris yang menghabiskan. Anak lelaki dalam bahasa faraid dia jatuh dalam kategori asobah. Asobah ni dalam bahasa Malaysianya waris yang menghabiskan baki. Dia akan sapu, apa tinggal asobah sapu. Ya, itu dia punya situasi dia. Jadi orang yang tidak ada anak lelaki, dia cuma ada anak perempuan saja, dia tidak ada asobah di kalangan anak-anak dia. Jadi maknanya harta dia akan pergi ke tempat lain. Sekiranya dia meninggal dunia, pasangan yang tidak, orang yang ada anak perempuan saja ni, dia meninggal dunia, ya, sekiranya ayah dia telah meninggal dunia lebih awal daripada dia, maka pintu gate-nya sudah pun terbuka. Apa maksud saya pintu gate-nya terbuka? Maksudnya ada pihak lain yang akan berhak ke atas harta dia, ya. Saya ambil contoh diri saya sendirilah, semudah saya ambil contoh diri saya sendiri. Saya ada 3 anak perempuan, kan. Saya ada ibu, saya ada isteri, ya, dan saya ada 4 adik lelaki. Dalam kes saya, bila saya mati, apa yang berlaku ialah harta pusaka saya akan diwarisi oleh isteri saya 1/8. 3 anak perempuan saya berkongsi 2/3. Mak saya 1/6. Tuan-tuan dengar Ini faraid ni, ini faraid. Isteri saya 1/8. Maknanya bahagian dia telah ditetapkan. 3 anak perempuan saya 2/3. Bahagian dia telah ditetapkan. Mak saya 1/6. Bahagian dia telah ditetapkan. Tetapi kerana ayah saya sudah meninggal dunia lebih awal, maka 4 adik lelaki saya ni adalah asobah. Iaitu kalau kita equalize semua sekali, ada baki. Maka 4 orang ni akan mewarisi baki. Maknanya bagi orang yang ada anak perempuan saja, tidak ada anak lelaki, kalau ayahnya dah meninggal dunia lebih awal, adik-beradiknya ada bahagian. Ini perbincangan yang hangat, ya. Ada banyak sebenarnya pandangan yang pelbagai, ya. Itu perbincangan secara spesifik kita cerita kemudian lah. Tapi saya nak sebut bahawa pasangan yang ada anak perempuan sahaja, bila berlaku kematian dan ayah telah meninggal dunia, kalau ayah masih hidup, ayah tu yang akan mewarisi baki. Tetapi kalau ayah dah meninggal dunia lebih awal, maka adik-beradik akan mendapat baki. Jadi tuan-tuan bayangkan, kalau kita tak buat apa-apa perancangan harta melalui hibah, kita tak buat hibah, ya, untuk rumah kita, rumah. Saya dah hibahkan rumah saya. Sebab apa? Sebab dalam fikiran saya, sebagai ketua keluarga, sebagai ayah, saya hendak selepas saya mati nanti, anak-anak saya ada bumbung tempat mereka boleh berteduh. Rumah ini mereka tak perlu nak rebut-rebut, mereka tak perlu bersusah payah nak berurusan dengan 4 adik lelaki saya tadi. 4 adik lelaki saya tadi, harta pusaka saya yang lain dia dapatlah sebab mengikut hukum faraid. Tapi rumah ni yang saya hibahkan kepada 3 anak perempuan saya, ya. Jadi bila sekarang saya dah buat hibah itu sudah pun sah dan berkuat kuasa, ya. Jadi saya mati kemudian tak ada masalah, ya. Tapi hibah tu sudah pun sah. Jadi pasangan yang ada anak perempuan sahaja kena risau. Sebab apa? Sebab bila kita mati, nanti bayangkan isteri anda kena berurusan dengan adik-beradik anda. Saya bukanlah kata adik-beradik ni jahat ke apa ke, tidak. Tapi dia ada banyak komplikasi dia. Dia ada banyak komplikasi, ya. Antara komplikasinya ialah kita antara ipar duai ni kita pun tak tahu, kan tuan-tuan. Kalau tuan-tuan pun mungkin ada pengalaman sendiri lah, kan. Ipar duai ni kan, kalau waktu okey lah, waktu KO lah, kan. Jadi
waktu mati itu adalah antara waktu KO lah. Biasalah orang kata mati tu KO kan. Jadi jangan ambil risiko. Ya, jangan ambil risiko, gunakan kesempatan ini untuk kita merancang harta selagi kita masih hidup melalui kaedah hibah. Nak buat hibah macam mana? Pasangan yang ada anak perempuan ni nak buat hibah macam mana? You need to be concerned. Orang yang macam ni, you need to be concerned, very concerned. Ya. Jadi gunakan kaedah hibah yang diperkenalkan oleh WhatsApp Shop. Tuan kawan-kawan saya kat luar tu ramai, ya, boleh hubungi mereka. Golongan yang ketiga ialah bujang umur lanjut. Tapi sebelum tu saya nak jawab satu soalan daripada Masyurah. Masyurah tanya, kalau anak lelaki dah meninggal dunia lebih awal macam mana? Okey, contohnya gini. Saya ada seorang hamba Allah ni, ya, yang saya tolong buatkan dokumen hibah dia. Dia ada 3 anak lelaki dan 1 anak perempuan. Tetapi Allah uji dia berat, ya. Masa dia masih hidup tu, 3 anak lelaki dia ni telah meninggal dunia lebih awal daripada bapa dia. Bapa dia masih hidup, 3 anak lelaki ni meninggal dunia. Saya dengar cerita dia, saya pun sama menitiskan air mata. Berat ujian dia, tuan-tuan, ya. Jadi bila dia mula-mula jumpa saya, dia cakap saya ada 3 anak lelaki. So dalam hati saya, alhamdulillah lah, kalau ada 3 anak lelaki. Saya pun cakap dengan dia, tahniah Tuan Haji, bila ada anak lelaki maknanya adalah asobah tadi tu, maknanya waris tu anak lelaki akan menghabiskan. Harta tu tidak akan keluar daripada lingkungan pasangan, anak-anak dan ibu bapa, ya. Jadi dia kata tapi 3 anak lelaki saya semua dah meninggal. Jadi bila dah meninggal, yang tinggalnya seorang perempuan. Bila dah tinggal seorang perempuan, maknanya dia jatuh balik bawah kategori ni, pasangan yang ada anak perempuan saja. Sebab waris itu dikira pada ketika kematian. Ya, pada masa bapa mati, siapa waris yang wujud? Waris yang dah mati lebih awal itu tidak dikira. Ya, mana waris yang ada ketika kematian sahaja. Ya, jadi dia jatuh bawah kumpulan itu. Jadi menjawab soalan Puan Masyurah tadi, kalau anak lelaki dah mati, tinggal anak perempuan saja, maka faraid dia akan tertakluk kepada kategori ini, ya. Golongan yang ketiga ni bujang umur yang lanjut, ya, tak kahwin lagi kan, tapi umur dah lanjut. Ini saya dulu pergi Penang, ada satu kumpulan makcik kat Penang kan. Mereka ni jatuh bawah kumpulan ni, ya, bujang umur yang lanjut. Dia duk cerita dengan saya kan, sampai tangan dia gini. Bila tangan dia begini, dia punya gelang dia pun berbunyi lah, kling. Kan? Sebab anak-anak mami kat Penang ni memang tu dia punya gelang lah. Jadi saya tanya dia, makcik, kenapa banyak-banyak negeri saya pi? Kat Penang yang saya ramai jumpa anak mami yang macam ni. Kat Penang. Dia kata kami dulu nak kahwin, kata dia bukan tak ada boyfriend, ada boyfriend. Tapi bila nak kahwin, boyfriend datang rumah hanya ketak, kata dia. Sebab apa? Sebab mak bapak akan tengok boyfriend ni atas bawah. Kau layak ke tak layak kahwin dengan anak aku. Jadi mak bapak punya akhir-harinya kata, tak apa, hang tak usah nak gatai-gatai pergi cari jantan mana. Tak apa, kami carikan jantan. Cari tak jumpa sampailah ni umur dah 65 dah, kan. Bujang umur lanjut, bila meninggal dunia, harta pusakanya akan pergi kepada ibu bapa, kalau ibu bapa masih ada. Kalau tak ada ibu bapa, harta dia akan pergi kepada adik-beradik dia. Ya, dengan syarat adik-beradik dia ada lelaki ada perempuan, ya. Jadi orang macam ni yang saya temui, kebiasaannya bujang umur yang lanjut ini, dia ada anak saudara favourite ataupun mungkin dia ada anak angkat, ya. Dia ada anak saudara favourite yang dia layan macam anak dia, dia sayang macam anak dia. Dan anak saudara favourite ni ialah anak abang dia, anak kakak dia, kan. Diberikan macam-macam semasa hidup, kan. Sebab dia hendakkan perasaan ataupun dia nak rasa kasih sayang daripada anak saudara dia seolah-olah macam anak sendiri, ya. Jadi orang macam ni kebiasaannya dia hendak bagi harta dia kepada anak-anak saudara favourite dia. Kalau dia nak bagi harta dia kepada anak saudara favourite dia, dia kena guna kaedah hibah. Dia nak guna wasiat pun boleh, tetapi wasiat itu terhad 1/3 saja. Hibah nak bagi banyak mana, bagilah, tak ada masalah, kan. Hibah tak ada masalah, bagilah banyak mana pun nak bagi. Tapi kalau wasiat terhad 1/3 saja. Jadi orang yang bujang umur lanjut ingin memberi harta kepada anak-anak saudara tentu, nak bagi rumah, nak bagi kereta, nak bagi barang kemas, gunalah kaedah hibah, ya. Bukan hibah takaful. Kan ada kawan kat luar buat cerita ni, hibah takaful lah. Ini saya cerita pasal hibah harta yang lain, ya. Hibah takaful tu memang spesifik hibah takaful, ya. Keempat, pasangan yang ada anak angkat. Sebab apa? Sebab anak angkat ni memang tak ada bahagian.
dalam harta pusaka. Ini pun kes banyak saya jumpa. Seorang hamba Allah tu daripada Kelantan, lama dulu dah saya jumpa. Dia duduk KL lah, tapi dia orang Kelantan, kan. Harta masya-Allah. Ada anak angkat perempuan seorang, anak angkat lelaki seorang, yang dia memang dah ambil daripada kecil, ya. Jadi dia nak bagi harta dia kepada anak angkat, maka dia gunakan kaedah hibah yang ditawarkan oleh WhatsApp Shop. Sebab WhatsApp Shop nak bagi hibah, bukan WhatsApp Shop lah, hibah secara umumnya, nak bagi pada anak angkat, bagilah banyak mana pun boleh, tak ada masalah, ya, bagilah. Kalau guna wasiat boleh. Tadi pun saya dah cerita pasal wasiat, kan. 1/3 agihan. Nak guna wasiat boleh, tapi 1/3 saja, ya, tak lebih daripada 1/3. Kalau nak bagi sebiji rumah, kan, nak bagi saham syarikat, kan, gunalah kaedah hibah, ya. Pasangan yang ada anak angkat. Golongan yang keempat. Golongan yang kelima, suami yang berpoligami. Saya tidak akan lari ke laut dengan tajuk pada hari ini, sebab saya akan spesifik cakap, ya. Saya tak nak cerita lagi dah pasal proses poligami ni, apa benda semua, pengalaman orang poligami ni, sebab saya tidak berpoligami, jadi saya tak ada pengalaman sebenarnya. Orang yang kat luar sana yang berpoligami jauh lebih berpengalaman daripada saya, kan. Saya, orang yang berpoligami ni, macam saya sebut sebelum ni, bijak sana dan bijak sini, kan. Saya cuma bijak sana aja, tak bijak sini, sebab tu tak boleh berpoligami, tak pandai, ya. Okey, suami yang berpoligami, kenapa dia perlu membuat hibah? Sebab sekiranya isterinya satu orang dan dia ada anak, isteri ni bahagian dia 1/8 ikut hukum faraid. Tapi kalau isterinya 2 orang dan ada anak, suami ni ada anak kandung, tak kira lah dengan isteri ni ke dengan isteri yang lain yang dia cerai ke apa, tak kira lah. Asalkan suami tu ada anak, 2 orang isteri ni berkongsi 1/16 bahagian, sama banyak. 3 orang isteri, 1/24 bahagian, sama banyak. 4 orang isteri, 1/32 bahagian, sama banyak. Tanpa mengira isteri yang junior atau yang senior atau isteri yang junior. Bahagian mereka sama banyak ke atas semua harta pusaka yang ditinggalkan oleh suami, ya. Jadi suami yang bijak sana bijak sini, wahai suami bijak sana bijak sini yang berpoligami di luar sana, gunakanlah kaedah hibah. Rumah besar sekarang ni, rumah agam, banglo yang diduduki oleh isteri pertama, hibahkan pada isteri pertama, ya. Apartment yang diduduki oleh isteri kedua, rumah teres yang diduduki oleh isteri kedua, rumah semi-D, isteri kedua duduk, hibahkan kepada isteri kedua. Rumah teres yang isteri ketiga duduk, hibahkan pada isteri ketiga. Apartment, kondominium yang isteri keempat duduk, hibahkan kepada isteri yang keempat. Jadi semua orang dah jelas, isteri pertama dapat rumah satu, dia dapat rumah banglo, isteri kedua dapat rumah semi-D, isteri ketiga dapat rumah teres, isteri keempat dapat apartmen. Jadi kurang risiko perbalahan. Bukan kata tak ada, kurang risiko perbalahan. Daripada 1998 saya bekerja dalam bidang ini sampai hari ini, saya tak pernah jumpa, tapi mungkin ada di luar sana yang mana Allah tak takdirkan saya terjumpa. Bila berlaku kematian kepada suami yang berpoligami, saya tak pernah jumpa. Mungkin belum jumpa, tapi tak pernah jumpa. Daripada tahun 1998 sampai hari ini, ya, tak pernah jumpa. Apa yang saya tak pernah jumpa? Saya tak pernah jumpa isteri pertama cakap dengan isteri kedua, tak apalah adik ambil lah duit abang yang 1 juta dalam bank tu. Kakak tak nak, kesian adik ada anak kecil. Kakak anak semua dah besar-besar, dah kerja. Tak apalah adik ambil lah 1 juta. Tak pernah jumpa. Tak pernah jumpa, ya. Ada suami yang macam ni, bila saya bercerita, suami yang macam ni, dia kata, insyaAllah saya, isteri saya semua insyaAllah boleh bermufakat, tak ada masalah. Saya didik isteri saya dengan baik, kan. Ramai yang saya jumpa yang cakap macam tu. Terserahlah pada masing-masing. Sebab apa tuan-tuan? Sebab harta ni adalah tanggungjawab kita, kerana kita punya. Jadi dia menjadi tanggungjawab kita yang mana kita akan dipersoalkan. Ya, jadi kalau ada seorang hamba Allah ni, kan, yang macam ni lah, yang macam ni, kan. Selepas saya bercerita, datang rumah dia, kan, cerita, ya, rumah dekat Damansara Heights ni, yang datang rumah dia, cerita pasal libah ni apa semua. Jadi dia lepas tu isteri dia pun duduk kat situ. Jadi dia cakap, "Pin, ni I nak hibahkan rumah yang ni, I nak hibahkan pada anak ni. Okey, rumah yang ini I nak hibahkan pada anak ni." Dia dah ada senarai dah. Rumah yang nombor 1 ni I nak hibah pada anak ni, nombor 2 I nak hibah pada anak ni, nombor 3 ni apartmen ni, kondominium ni I nak bagi Datin, I nak hibah kat Datin. Ya, ini I nak bagi ni. Okey. Saya tanya dia, "Ini saja ke listing yang Datuk ada?" Ya, ini semua
harta yang saya ada. Yang lain-lain yang Datuk tak declare ada ke? Saya saja lah gurau-gurau macam tu kan. Dia kata, tak ada. Semua ni, my properties are all listed there, kata dia. Ya? Jadi, dah habis semua cerita semua. Okey lah. Saya ambil arahan je lah. Saya yang menurut arahan. Saya ambil arahan. Okey, dia nak bagi macam ni. Okey, fine. Sampai dekat pintu pagar luar, ya, dia mengiringi saya keluar. Dia pegang bahu saya. Dia kata, Ben, actually, I have a second wife. Saya pun tengok muka dia. Datin tahu ke? Saya tanya dia, Datuk ada second wife? Dia tak tahu. Tapi dia buat-buat. I rasa dia tahu. Tapi dia buat-buat macam dia tak tahu. Tapi dia tak tanya, I tak cakap lah. Kan? Datuk nikah di mana? Sepadan. Kata dia, nikah sepadan. Isteri pertama, tak tahu. Tak tahulah, mungkin isteri kan, kalau suami ni berpoligami macam-macam mana pun terpitik dalam hati dia, jangan-jangan dah aku ni dah dimadu kan. Biasa isteri dia adalah perasaan macam tu kan. Jadi saya cakap dengan dia, Datuk, kalau Datuk ada isteri kedua, kemudian Datuk telah membuat hibah memberikan semua harta kepada isteri yang pertama, Datuk sudah tidak berlaku adil kan. Nanti di akhirat Datuk jalan sengit sebelah sebab tidak adil kepada isteri yang kedua. Kan, dari segi hukum syarak tu dah sah isteri kedua. Dari segi perundangan Malaysia nak kena daftar mahkamah tu cerita kedua lah. Kan? Jadi Datuk sudah berlaku tidak adil. Nanti Datuk jalan sengit sebelah di akhirat. Dan bila Datuk meninggal dunia, perang besar ni tu antara isteri pertama dengan isteri kedua ni. Kan? Sebab isteri kedua tidak diallocate dengan mencukupi. Ya? Jadi perang besar ni. Dia pun termenung, tengok langit membiru. Lepas tu dia cakap dengan saya, tak apalah, masa dia orang perang tu, I pun dah mati. So, you settle lah. That's why I'm paying you for. You settle lah, dia orang gaduh macam mana. Ini suami yang berpoligami, tetapi tidak bijaksana dan tidak bijak sini. Dia nak berpoligami, dia bijak. Tapi dia nak menguruskan harta dia supaya berlaku adil pada isteri-isteri, dia tidak bijak. Ya? Jangan jadi suami macam tu, tuan-tuan dan puan-puan. Ya? Tuan-tuan. Jangan jadi suami macam tu. Kan? Jadi dia kata, tak apa, masa dia orang gaduh, aku pun dah mati, lantak dia orang nak gaduh, kata dia. Dia nak selamatkan diri dia atas dunia, kat akhirat nanti lantak lah, kata dia. Kan? Okey. Yang kelima, ada soalan. Kalau ada dokumen harta sepencarian dengan isteri yang pertama untuk pasangan berpoligami, macam mana? Bahagian, ini, saya tak nak cerita panjang-panjang tau pasal poligami. Tuan-tuan yang tanya. Sebelum ni saya cerita panjang pasal poligami, orang marah. Harta sepencarian boleh dituntut ya ketika suami mati, selepas suami mati. Bercerai hidup, yang maknanya bercerai mati, bercerai hidup, dan ketika suami ingin berpoligami. Kalau ada dokumen harta sepencarian telah dibuat untuk isteri yang pertama, maka harta sepencarian itu berkuat kuasa. Yang isteri dapatlah. Tapi tuan-tuan, puan-puan terutamanya para wanita di luar sana. Nanti saya akan buat satu topik khas untuk para wanita. Setuju tak? Saya akan cerita pasal wanita je dalam bab harta pustaka ni. Setuju ke tak setuju? Kalau ada 5 orang tu setuju, nanti saya buat. Nanti saya buat satu sesi khas untuk para isteri di luar sana berkenaan tentang harta, termasuklah juga poligami, harta sepencarian, mut'ah dan sebagainya. Ini bukan mengasut kan. Ini hendak memberi tahu puan-puan, para isteri suri rumah tangga di luar sana tentang hak puan-puan ya. Jadi harta sepencarian boleh tak dituntut kalau dah ada dokumen dan sebagainya, boleh ya untuk isteri yang pertama. Kalau siapa yang setuju, type setuju. Tapi tak ada hadiah ya, sebab saya memang tak suka nak offer hadiah orang suruh share ni, tak suka ya. Baik. Golongan yang keenam, suami kematian isteri yang berkahwin semula. Okey, dah ada 4 orang. 5 orang, okey, ngam. Nanti next topik nanti kita cerita pasal hak isteri ya ke atas harta pusaka suami ya. Dah ramai dah pula. Dah cukup kan. Ramai dah tu. Saya nak 5 orang aja setuju. Dah semua orang setuju pula dah. Okay. Hak suami, nak tahu tak? Suami nak tahu tak hak suami ke atas harta pusaka isteri? Nak tahu? Kalau yang ni para suami pula, kalau nak tahu, cakap nak tahu ya. Cakap setuju. Nanti kita buat untuk suami. Selepas kita buat untuk isteri, lepas tu kita buat untuk suami ya. Jadi suami cepat Basir kata setuju, kata Basir. Okey, golongan yang keenam ialah suami kematian isteri yang berkahwin semula. Isteri meninggal dunia, suami berkahwin semula. Dalam kes ini ya, memang saya banyak sekarang pukul 11 ya, kita cuba berakhir sebelum pukul 11
setengah, ya, 10 tahun 11 setengah. Okey, baik. Suami yang kematian isteri berkahwin semula dengan wanita yang lain, ya. Dalam kes ini, bila isteri meninggal dunia, kan, ada suami ni, kalau tuan-tuan perasan kan, tidak ada persatuan suami tunggal di Malaysia, ya. Okey, semua orang setuju tu. Jadi kita buat nanti isteri, lepas tu suami, ya. Kita buat untuk sesi khas macam tu, ya. Baik. Tapi tadi saya nampak ada ikon orang marah lah nak cerita pasal poligami. Tak idea lah cerita, kan? Sebab ada orang marah lah tadi saya nampak ada ikon macam tu, kan? Mungkin dia tak suka kan kot. Tak nak tahu. Okey. Di Malaysia tidak ada persatuan bapa tunggal. Ada tak? Saya tak pernah jumpa lah, tapi tak tahulah, mungkin ada lah dekat mana-mana kan, tapi saya tak pernah jumpa, kan? Tetapi ada banyak persatuan ibu tunggal. Betul tak? Ibu tunggal banyak, suami bapa tunggal tak banyak. Kenapa? Kerana isteri yang kematian suami, kebiasaannya ramai yang terus kekal sebagai ibu tunggal sampai berlaku kematian. Suami yang kematian isteri, dia biasanya status bapa tunggal tu sekejap saja. Selepas tu dia sudah tidak tunggal lagi. Sebab itu tidak ada persatuan bapa tunggal. Kerana keahlian dia dah gugur bila dia tidak tunggal lagi, kan. Dan dia tunggal sekejap je. Sebulan je dia tunggal. Lepas tu dia dah tak tunggal lagi dah, kan. Sebab itulah berlaku situasi suami yang kematian isteri berkahwin semula. Ada satu kisah menarik saya nak kongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan berkenaan tentang situasi ni. Suami yang kematian isteri, ya. Bila isteri dia meninggal, suami dia duduk seorang-seorang kat kampung. Ini orang Kuala Terengganu. Cerita lama ni, tuan-tuan. Saya pun tak tahu arwah ni hidup lagi ke tidak. Saya pun tak tahulah, ya. Saya berceramah dekat Kuala Terengganu. Lepas tu datang hamba Allah ni, pakcik ni datang cerita kat saya. Tuan Haji ni datang cerita kat saya. Dia kata dia ada masalah, kata dia. Saya tanya, masalah apa, Ji? Ya, kita ni buat kerja dalam perancangan harta ni, kebiasaannya orang akan cerita backdrop situasi dia. Ya, jadi we have to be a very good listener, a very apathy listener. Ya, dengar. Saya ada masalah. Ya, isteri saya meninggal dunia. Ya, saya duduk seorang-seorang kat kampung, kat Kuala Terengganu. Anak-anak semua duduk KL, kata dia. Anak duduk KL. Ya, jadi dia kata saya seorang-seorang kat rumah. Kan? Jadi saya risau dengan keadaan diri saya yang berseorangan di rumah. Anak-anak pun risau dengan keadaan diri saya yang berseorangan di rumah. Jadi anak-anak pun cadangkan pada saya untuk mencari pengganti ibu mereka. Sebab saya dah setahun lebih dah menunggal masa tu. Ya, jadi anak-anak pun takut saya jatuh katil ke malam-malam nak pergi bilik air, terjatuh dalam bilik air ke apa ke, kan. Jadi anak-anak risau. Jadi anak-anak cadang kepada saya, carilah pengganti. Mereka bersedia untuk menerima siapa pun penggantinya, ya. Jadi saya kata, saya nak cari siapa, kata dia. Saya bukan tahu siapa-siapa, kan. Jadi anak-anak pun balik kampung bawa recommendation, bawa katalog. Contohnya lah, bukanlah katalog kan, tapi dia bawa lah pilihan. Ayah, apa kata ayah kahwin dengan Mak Mun yang duduk kat kampung seberang tu? Ya, saya tak boleh cakap Haji ni duduk mana, nanti orang Kuala Terengganu kenal. Sebab masa tu lah saya difahamkan Haji ni famous, ya. Apa kata ayah kahwin dengan Mak Mun yang duduk dekat ni, Maimun sebenarnya, Mak Mun yang duduk di kampung seberang sana tu. Mak Mun ni dulu bekas cikgu. Jadi kehidupan dia memang berdisiplin lah. Tapi dia dah pencen lah, kata anak-anak dia. Bapak ni berkata, okey, ada pilihan lain ke? Ada. Satu lagi ada Mak Jah, Katijah namanya. Mak Jah, kata dia. Mak Jah ni bagus saya. Sebab Mak Jah ni dia jururawat pencen, kan. Yang tadi tu cikgu pencen, yang ini jururawat pencen. Jadi dia bangun pagi, dia boleh ambilkan ayah punya tekanan darah, dia boleh cek ayah punya gula, kan. Cocok tengok cek ayah punya gula. Jadi ayah punya kesihatan sentiasa terjaga. Gambar tak nampak, ya, Puan Zaliha, gambar tak nampak, ya. Orang lain ada tak nampak gambar saya ke? Ya. Ada tak nampak ke? Puan Zaliha daripada Manjung kata cuma dengar suara je, ya, tapi gambar tak nampak, ya. Nanti sekejap saya cuba gelapkan bilik. Nampak tak? Saya dah gelapkan studio saya.
Kalau tak gelap je kena ikut cakap kawan-kawan macam tu kan, cuba keluar dan masuk balik. Baik. Majah adalah jururawat pencen kan. Jadi nampak cantik Puan Mani Majah ialah jururawat pencen. Jadi senang dia nak jaga ayah kan, nak ambil tekanan darah, nak ambil gula pagi-pagi, jadi kesihatan ayah akan terjaga. Yang ayah ni cerita dengan saya kan, dia kata yang anak-anak recommend semua yang dah pencen, kata dia kan. Saya tak nak yang dah pencen, saya nak yang muda, kata dia. Bapak dia ada taste sendiri, anak dia suruh kahwin dengan orang tua, mana dia nak kan. Jadi bapak dia ni berkahwinlah dengan seorang cucu daripada Kariah masjid dia yang berusia pada ketika itu 18 tahun. Si ayah ni berusia hampir 67 tahun. 18 tahun dengan 67 tahun tuan-tuan kan. Jadi saya pun saja cakap dengan dia, tanya. Saya selalu cerita dia ni sebab saya banyak memori, banyak pengalaman kan. Jadi saya suka cerita kisah ni sebab orang tua ni IQ dia tinggi kan. Saya sekadar tertanya-tanyalah. Bila Tuan Haji pilih untuk bernikah semula, kenapa pilih budak umur 18 tahun? Itu dah level cucu dah tu. Sebab orang tua ni umur 67 tahun Tuan Haji ni. Kenapa pilih budak yang umur 18 tahun? Jadi orang tua dia kata macam ni lah contoh. Saya tak kerti nak slangkan Terengganu dia macam mana, tapi saya faham lah apa dia cakap. Dia kata contoh dia gini lah. Bila saya nak tukar tayar kereta, kata dia, tayar kereta saya dah botak, saya nak tukar tayar kereta, takkan saya nak tukar tayar yang botak juga? Tentulah saya tukar tayar baru yang bunganya tebal. Jadi bila ambil corner dalam keadaan hujan lebat, ambil corner di jalan raya, tidaklah terbabas, kata dia. Saya pun duk fikir, apa kaitan tayar dengan isteri baru usia 18 tahun ni kan. Jadi terfikir. Jadi itu yang saya kata, orang tua ni IQ dia tinggi kan, mungkin mencapai tahap 200. Sebab saya pun tak terfikir apa kaitan antara tayar baru yang berbunga tebal dengan isteri baru yang berusia 18 tahun kan. Saya pun tak terfikir, tapi orang tua ni boleh terfikir. Lepas tu orang tua ni cakap gini, sebenarnya kalau saya pilih isteri yang sama umur dengan saya, saya ni 67, isteri saya yang baru saya kahwin pun umur 65. Kalau saya jatuh dalam bilik air, saya panggil dia minta tolong angkat saya, dia nak angkat saya, dia pun jatuh dalam bilik air, kami dua-dua keras dalam bilik air, kata dia. Saya pun dengar, ya tak iyalah, betul lah cakap orang tua ni, pandai dia bagi analogi tu cantik. Tapi selepas dia nikah dengan budak umur 18 tahun ni, anak-anak dia sudah tidak balik ke kampung. Sebab anak-anak dia sangat tidak bersetuju, menentang bapak dia untuk nikahi budak. Bukan untuk menikahi, dah nikah pun masa tu dengan isteri baru umur 18 tahun. Anak dia sangat menentang. Jadi bagaimana dia nak menetralkan suami yang berkahwin, yang kematian isteri dan berkahwin semula ini, dapatkanlah perkhidmatan daripada WhatsApp shop, daripada kawan-kawan saya kat luar sana. Buatlah hibah. Maknanya dia boleh hibahkan harta tertentu pada anak, dia boleh hibahkan harta tertentu kepada isteri dia yang 18 tahun kan. Ada satu kes tu yang saya kendalikan sendiri personal. Anak dia tak nak balik rumah bapak dia, bertahun-tahun tak balik. Jadi bila saya kata dia buat hibah, jadi bapak dia pun dah buat decision. Okey, saya nak buat hibah. Bapak dia dah buat keputusan, saya nak buat hibah, saya nak bagi anak saya yang sulung, yang ni banyak harta ni, rumah ni, yang ni tanah ni, rumah ni, bagi pada orang ni. Tapi sekarang ni dia orang tak nak balik. Macam mana nak sign? Sebab hibah tu dia ada, kalau tuan-tuan ingat saya sebut rukun hibah ya. Dia ada pemberi, penerima, harta sirah, dia ada ijab kabul ni. Jadi anak-anak kena balik sebab nak berijab kabul dengan ayah. Tapi anak-anak tak nak balik. Saya cakap, tak apa Tan Sri, biar saya telefon. Saya telefon anak dia, bagi tahu bapak dia nak buat hibah. Jadi bapak dia tanya anak-anak dia nak balik ke tidak sign dokumen hibah. Kalau anak-anak tak nak balik, tak apa, tak dapat lah kan. Bapak dia bagilah orang lain, berebut anak-anak balik kan. Tak balik tak dapat kan, berebut anak-anak balik. Jadi sepanjang majlis akad hibah tu ya, anak-anak ni semua muka diam. Yang tak lama tak balik ni muka masam, tunduk je. Memang marah betul lah dengan bapak dia. Jadi saya pun sebut, anak-anak,
Ayah memberikan hibah ni kepada anak-anak kerana walau apa pun yang berlaku, kasih sayang ayah kepada anak-anaknya tidak bertepi. Ayah tidak pernah discriminate, sayang anak itu lebih, sayang anak ini kurang. Semuanya ayah sayang sebab ayah mengharapkan belas ihsan kamu selepas ayah tak ada besok untuk mendoakan roh ayah. Kerana itulah antara amalan yang tidak putus daripada seorang anak Adam, iaitu doa anak-anak yang soleh dan solehah. Ya, jadi hari ini ayah nak hibahkan harta-hartanya kepada kamu. Saya habis dia cakap macam tu tuan-tuan. Anak-anak yang lama tak balik ni tadi serbu kaki bapak dia, cium peluk kaki bapak dia, minta maaf dengan bapak dia. Kan? Jadi kita yang buat kerja ni, alhamdulillah. Ya, inilah yang saya sebut awal-awal tadi. Kita buat kerja ni kerana kita nak mendapatkan keredaan Allah. Bukan sebab duit. Duit tu secondary. Yang pertamanya sebab nak dapat keredaan Allah. Jadi selesailah masalah. Golongan yang keenam, suami yang kematian isteri berkahwin semula, gunakanlah perkhidmatan hibah. Nak dapat daripada mana? Kawan-kawan saya dekat dalam tu ramai. Ya. Ketujuh, golongan yang ketujuh, sempat tak nak habis ni. Kalau tak sempat kita sambung hari lain boleh tak agak-agaknya? Siapa yang rasa nak sambung hari lain, sebab sekarang ni kita dah hampir 1 jam setengah. Siapa yang nak sambung hari lain, cuba tanya, setuju sambung hari lain, ya, sebab kita tak nak stres sangat, tak nak stres, ya. Nanti stres, ya. Pasangan yang ada anak OKU. Pasangan yang ada anak OKU, ya. Sebab di dalam faraid tidak dibezakan antara anak OKU atau anak yang normal. Perbezaan ialah anak lelaki dan anak perempuan yang menentukan bahagian. Satu bahagian anak perempuan, 2 bahagian anak lelaki. Tapi tak pernah dibezakan orang ni normal ke tak normal. Jadi bagi orang yang ada anak OKU, kita sambung, kita berhenti tepat pukul 11.30, ya, kita sambung. Sambung berhenti ke ataupun sambung sesi yang lain, Datin? Sambung hari lain. Okey. Jadi kita habis sampai 11.30. Lepas tu kita sambung hari lain, ya. Jadi pasangan yang ada anak OKU, mereka boleh menggunakan kaedah hibah, mereka boleh memberi harta yang lebih kepada anak OKU ni tadi. Tetapi anak OKU ni, kalau anak OKU ni tidak waras akal fikiran, ya, dia boleh hibah kepada anak itu tetapi diterima oleh pemegang harta yang dilantik, pemegang amanah yang dilantik. Boleh, ya, walaupun anak tu anak OKU. Sebab apa? Sebab anak OKU ni, dia sampai dia meninggal dunia nanti, dia tak boleh nak menjaga diri dia. Jadi kena ada peruntukan harta yang mencukupi untuk dia. Selagi mak bapak masih hidup, mak bapak mungkin boleh menanggung anak OKU ni. Tapi bila mak bapak dah meninggal dunia, macam mana anak OKU ni? Peruntukan perbelanjaan dia macam mana? Ya. Kalau kita sambung hari ni hari Sabtu, besok Ahad saya free, Isnin, Selasa, Rabu saya penuh. Walaupun duduk di rumah PKP, mesyuarat pagi petang malam, tak habis-habis, ya. Kalau kita sambung besok boleh tak? Besok kita sambung waktu yang sama, pukul 10 pagi lebih kurang macam tu, kita ambil another 1 hour ataupun 1.5 hour untuk kita complete kan, ya. Boleh tak? Bagi idea kalau ambil besok hari Ahad. Alah, macam lah korang banyak sangat kerja nak buat. Hatta, lama tak jumpa. Sehat Hatta, anak-anak sehat. Hatta ni dulu bekas programmer kita di WhatsApp Shop, ya. Bekerja di Telekom sekarang kan Hatta. Ya. Seronok dapat tengok Hatta pun masuk. Okey, pasangan yang ada anak OKU, ya, kena buat hibah sebab anak OKU ni kena diberikan harta yang lebih banyak, peruntukan yang lebih banyak supaya dia boleh menampung kehidupan dia sampai bila-bila, ya. Jadi ini 7 golongan yang saya sebut. Saya ulang balik, ya, sebagai penutup. Saya ulang balik. Soalan tak apa, besok kita boleh tanya. Besok kita ada 7 golongan lagi, ya. Besok kita boleh sambung cerita dan soalan-soalan boleh sambung besok. Besok jangan lupa pukul 10 pagi, ya, waktu yang sama, tempat yang sama, iaitu di rumah masing-masing. Memanglah rumah masing-masing kan, nak pergi mana. Pukul 10 pagi besok hari Ahad kita sambung, ya. Saya ulang balik sebagai penutup. Siapakah dia golongan yang memerlukan hibah? Sebab bukan semua orang perlukan hibah. Golongan yang pertama ialah pasangan yang tidak ada anak. Kalau kita ada kawan-kawan, adik-beradik, jiran kita yang jatuh bawah golongan ini, beritahu mereka. Kesian. Bila dah berlaku kematian, bermasalah, susah nak tolong, ya. Golongan yang kedua, pasangan yang ada anak perempuan saja. Anak perempuan je, tak ada anak lelaki, tak ada rezeki anak lelaki. Bila orang macam ni, adik-beradik dia ada bahagian sekiranya ayah dia telah meninggal dunia lebih awal, ya. Jadi boleh gunakan kaedah hibah. Macam saya hibahkan rumah saya kepada anak perempuan saya. Saya mati, ya, rumah tu adalah milik anak-anak perempuan saya.
Tetapi harta saya yang lain, duit di bank dan sebagainya yang saya tak buat apa-apa, harta-harta itu adalah pusaka yang mana adik-beradik saya ada bahagian. Saya bab duit ni saya tak kisah, sebab duit ni dia orang dah dapat bahagian dia orang masing-masing, terserah pada mereka lah dia orang nak buat apa. Tapi kalau rumah kan, nama adik-adik saya masuk dalam geran rumah saya, dia akan jadi masalah. Sebab nanti bila adik-beradik saya mati, waris-waris mereka pula akan menguasai mewarisi bahagian mereka, dan waris-waris mereka pula akan masuk dalam nama mereka dalam geran rumah saya. Serabut. Nanti anak saya tanya kenapa pula sepupu dia pun ada bahagian kat atas rumah dia. Ya. Golongan yang ketiga, bujang yang umur lanjut tapi tak kahwin-kahwin. Bujang memang tak kahwin lah, kan. Yang ni biasanya dia ada harta sendiri, dia nak bagi kepada anak-anak saudara dia, guna kaedah hibah. Nak guna wasiat boleh, tapi wasiat terhad 1/3 sahaja. Golongan yang keempat, pasangan yang ada anak angkat. Anak angkat tidak ada bahagian dalam harta pusaka, kita nak bagi mereka bahagian, kita guna kaedah hibah. Nak guna wasiat boleh, tapi wasiat 1/3 saja. Hibah, nak bagi banyak mana pun bagilah, tak ada masalah. Golongan yang kelima, suami yang berpoligami. Sebab saya dah sebut tadi, bahagian isteri semua sama, baik isteri senior maupun isteri junior. Kita nak berlaku adil, kan. Kau berpoligami, kau kena adil lah, kan. Kita nak berlaku adil kepada isteri-isteri, guna kaedah hibah. Hibahlah harta-harta kita kepada isteri pertama, kedua, ketiga, keempat. Jadi dia mengurangkan risiko, bukan menghapuskan risiko. Golongan yang keenam, suami kematian isteri yang berkahwin semula. Sebenarnya bukan suami je yang kematian isteri berkahwin semula. Isteri yang kematian suami berkahwin semula pun akan menghadapi masalah di mana mungkin anak-anak tidak sebulu, ya, dengan bapa angkat, bapa tiri dan mak tiri. Okey, golongan yang ketujuh, pasangan yang ada anak OKU. Jadi ini adalah orang-orang yang berkeperluan untuk membuat hibah. Nak buat wasiat, kena ingat, kalau penerima wasiat itu adalah waris, iaitu orang-orang yang berhak menerima harta hukum pusaka, maka perlu dapat kebenaran daripada waris-waris yang lain. Hibah, nak bagi siapa, bagilah, tak ada masalah. Ya, jadi ini golongan yang memerlukan hibah. Ya, sekarang pukul 11, 17, tak apalah, kita boleh habis jugalah. 11:17, besok sambung ya. Nanti jangan lupa kita sambung semula besok pukul 10 pagi di waktu yang sama, di tempat yang sama, iaitu di rumah masing-masing. Ya, jadi sharekan apa yang kita kongsi hari ini pada kawan-kawan kita, pada adik-beradik kita, pada kenalan kita, pada jiran tetangga kita, pada rakan sepejabat kita. Sebab kesian 7 golongan yang saya dah sebut ni tadi, kebanyakannya tidak faham apabila berlaku kematian, apa kesan dia kepada harta pusaka mereka. Kebanyakannya tidak faham. Ya, sebab yang mereka selalu beranggapan bahawa bila aku mati, aku pergi ke anak aku lah, pergi ke isteri aku lah. Salah. Ya, ada pihak-pihak lain yang terlibat. Jadi kepada masyarakat di luar sana ingin mendapatkan perkhidmatan WhatsApp Shop, ingat WhatsApp Shop ialah syarikat amanah patuh syariah yang mempunyai corporate governance setaraf syarikat seneraian awam, yang bersifat perpetuity, yang mempunyai panel syariah yang memastikan semua format dokumen perkhidmatan dan operasi WhatsApp Shop adalah patuh syariah, patuh hukum syarak dan juga patuh undang-undang di Malaysia. Ya, jadi pilihan terbaik anda kalau nak buat hibah, dapatkanlah perkhidmatan hibah daripada WhatsApp Shop Berhad, pelopor dan peneraju hibah di Malaysia. Ya, jadi insya-Allah panjang umur murah rezeki. Besok kita berjumpa lagi pukul 10 pagi. Santai-santai saja kita bercerita, rancang harta dan urus pusaka. Kini tepat dan mudah. InsyaAllah kita jumpa besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.